Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Doa saya anda sentiasa sihat walafiat dan berbahagia, saudara. Nanti siapakah orang yang pertama yang akan muncul? Nak tengok siapa lah tunggu ni. Saudara Muhammad Nur Ikhwan Idris, apa khabar saudara? Amran Abi, waalaikumsalam. Berapa rakaat lah gambarnya kita buat kita punya tarawih hari ni saudara ya. Begitu juga saudara Abdul Hamid, saudara Syahid Ibrahim, waalaikumsalam. Saudara Hashim Atan, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih doa terhadap saya. Saudara Awad Muhammad Nasar. Awad ke Awang? Saya rasa ni Awang ni kot. Begitu juga saudara Abu Nems, saudara Tuan Haji Wan Ismail, waalaikumsalam. Dizan Hussein, ini teman-teman baru yang muncul. Salam saudara Joka, saudara Abu Nem. Yang saya perlukan daripada anda cuma like, share dan subscribe. Jangan lupa itu saudara. Dan kalau boleh subscribe sekali untuk Instagram, kerana kadang-kadang bila ada bermasalah dalam Facebook ini, saudara Muhammad Noor Haji Ahmad dari Ipoh, saudara Zainuddin Yassin daripada Sabah, kalau sesuatu berlaku boleh swift kepada Instagram. Terima kasih bagi mereka. Saudara Azmi Omar, waalaikumsalam, dari Mindef, saudara Muhammad Zulikram daripada UK, daripada UK. Apa khabar saudara? Dah sana masih berpuasa lagi tu, belum buka puasa lagi saudara Muhammad dekat London. Saudara Cik Murad, saudara Mahanur, hujan lebat. Di mana ni saudara Tuan Muhammad Noor Haji Ahmad, saudara Ismail Abu Hassan, Margaret, saudara Abu Nem daripada Taiping, hujan. Taiping memang sentiasa hujan. Saudara Roslan Ahmad, begitu juga Nilawati Ainul, Clement Sipangi, Muhammad Safri, saudara Abu Samahan. Apa khabar Raja Zahadi Raja Muluk? Doa saya agar sihat ya ku. Puan Anggrik Rimba, salam Ramadan. Muhammad Juari Taib, Andak Kat, saudara Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah Kelantan saudara Yusuf. Begitu juga dengan saudara Muhammad Syahrul Abdul Karim, saudara Satria Setiawan, Zainuddin Kalam, Wan Ismail, Wan Abdullah, waalaikumsalam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah ya, Puan Halimah, Anwar Saleh, yang mana yang tak sempat saya santun itu akan saya santun usai pencerahan malam ini, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, hari ini, saudara, lah hari Rabu, 6 hari bulan April, yang merupakan sudah 4 hari kita berpuasa, saudara. 4 hari berpuasa, 5 hari kita membuat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadat kita itu diterima oleh Allah SWT. Laporan yang istimewa kali ini agak bagi saya yang dihantar pada Rio, dia sama macam semalam. Mudah-mudahan macam tak ada jangkitan. Saya tunggu untuk besok lah saya bagi pencerahannya. Bagaimanapun terima kasih pada saudara Rio. Dia menghantar apa yang beliau dapat daripada Kementerian Kesihatan. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, DJ Lee, Warung Kurap-Kurapan, Nuri Iman. Baik saudara, kita masuk seperti biasa e-commerce. Jangan lupa saudara, e-commerce ini untuk kita berniaga. Bulan baik, bulan mulia ni, carilah rezeki yang halal saudara. Saudara Baharudin Abu Hassan daripada Felda Jelai Gemas Negeri Sembilan, saudara Baharudin Abu Hassan. Apa khabar orang Felda? Moga-moga warga Felda dapatlah dua untuh, mudah-mudahan doa saya. Di tas Kuantan, saudara Kadir Kamsyah. Saudara, bagi saudara yang mempunyai produk ataupun bahan untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113041241. Dengan Al-Azhar jangan lupa aroma setangi bakurnya dan juga wangi-wangian, minyak wangi parfum dari Timur Tengah. Baunya menyegarkan, seolah-olah bila kita pakai macam kita berada di Tanah Suci Mekah dan juga di Madinah. Tambah-tambah lagi kalau jenama itu jenama Amir Al-Khud. Dia asasnya adalah pati kepada kayu gaharu saudara. Al-Azhar jangan lupa saudara boleh memesan rendang tok, produksi ibunya, serta bahulu berdal. Dah dekat nak raya dah ni, saudara.
diam tak diam dah 4 hari kita puasa, rasa-rasanya tinggal lagi 26 hari ataupun 25 hari. Kalau 25 hari pejam celik kita pun hari raya saudara. Saudara Rosli Yunus dari Jementah, terima kasih saudara Zulsi Yunus, saudara Abdul Aziz Maizan, saudara Yahya Amin, Rejab Mak Yusof. Ini teman-teman kita dalam Instagram. Jangan lupa like and share, dan kalau boleh subscribe ya saudara, alias Abdul Latif. Dan dengan Al-Azhar jangan lupa juga dia punya produknya itu gula O. Itu untuk mereka yang concern pasal kesihatan. Gula O ini gula tanpa kalori. Sikit saja titiknya ataupun dia punya gulanya sedikit sangat tapi cukup manis, kerana ia tidak ada kalori saya. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sibuknya dia untuk menyiapkan pesanan teman-teman. Maklum sajalah kadang-kadang teman-teman mengantar kiriman pesanan last minute, tapi kenalah disiapkan juga. Beliau akan berusaha untuk tidak menghampakan. Sebab itu walaupun harga naik, harga daging naik, tapi harga dendeng manis Siti Farehah tetap dengan harga yang lama. Begitu juga dengan rendang tok produksi, iaitu boleh berhubung dengan Al-Azhar. Saudara, selain daripada Siti Farehah, jangan lupa ini untuk di Lembah Kelang, saudara Syauqi ada gangguan 703 itu untuk buah-buahan, termasuklah buah tamar dan sebagainya yang di Lembah Kelang. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Dan paling saya suka adalah Popia Sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Pedas, rangup dan manis. Boleh saudara perolehi dengan menghubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan jangan lupa pula pada toko jamu Kemaman saudara Zul di talian 019-917-0449. Sebab beliau memasarkan madu Yaman Gold. Itu madu Yaman Gold ni dikenali juga sebagai madu gurun atau madu padang pasir. Sesuai untuk meningkatkan stamina, menambahkan imunisasi, antibodi, rawatan asma dan batuk berpanjangan. Ia juga memulihkan sistem saraf, rawatan luka dan terbakar secara sedung. Paling sesuai adalah rawatan susulan kepada mereka yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Yang tahap 1 sesuai mengambil madu Yaman. Samping itu bolehlah diambil sekali dengan Jelly Gamat Extract. Jelly Gamat Extract ini produk daripada saudara Zul, tokoh jamu Kemaman, untuk rawatan buasir, masalah angin pemedu, melegakan pernafasan, dan juga sesuai untuk rawatan susulan COVID-19. Bolehlah saudara layari tokoh jamu Kemaman saudara Zul. Baik saudara, setakat itu e-commerce, kita masuk untuk segmen naluri kehidupan. Nampaknya sekejap ganggu. Kenapalah mereka ganggu? Saya pun tak tahulah. Aduhai. Ini ada layari Instagram. Saya nampak dah 5-6 kali. Sekejap on, sekejap off. Sekejap on, sekejap off. Tak tahulah saya macam mana. Ya, Sulaiman Fauzi, Abdul Malik, Syed Marham. Kalau gangguan, pergi ke Instagram. Sama juga, cari Instagram, masuk Amir Hijaz Fan, tekan saja subscribe. Habis cerita. Saya, baik. Saudara, ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Bahawa minta supaya, bahawa katanya, ikhlas dan sabar itu adalah kunci permasalahan hidup yang menghantar kita ke syurga. Kerana dari Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda bahawa Allah telah berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu sabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meredai bagimu sebuah pahala kecuali syurga." Wah, tak ada pahala, terus syurga. Itu janji Allah. Jadi sabar dan ikhlas kadang-kadang tidaklah sesederhana perkataannya. Bahkan ikhlas dan sabar saat dihadapkan dengan sebuah permasalahan memanglah saudara sangatlah berat. Namun Allah amat memahami hal tersebut. Jadi kerananya pahala yang disediakan bagi mereka yang bisa sabar dan ikhlas tidaklah calang-calang ataupun kaleng-kaleng, melainkan syurga saudara. Ya, dan saya tengok sini pesan supaya kalau boleh kita menghafal ayat yang merupakan jantung surah Yasin. Ayatnya saya tak dapat nak sebut dalam bahasa Arab. Sesungguhnya
Kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab Ibnu Suratan yang jelas nyata. Itu surah Yasin ayat yang ke-12, saudara. Elok saudara baca, hafal ayat itu. Saya pun tak hafal lagi. Nanti mengangkat, maklum sajalah saudara. Saya bukan hafal Al-Quran, saudara, ya. Baik, saudara. Usai sedikit tentang naluri kehidupan, kita masuk mutiara kata. Mutiara kata ini culipan daripada Cikgu Ibil yang dipetik daripada hadis riwayat Ahmad, iaitu tidak lurus iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga luruslah lisannya, percakapannya. Jadi artinya saudara, iman seorang itu tak akan lurus sehingga dia lurus dalam hatinya, di hatinya itu lurus, dan tidak lurus hatinya sehinggalah lurus lisannya, bicaranya. Jadi amalkanlah saudara. Ini riwayat saudara Ahmad, ya saudara, culipan daripada Cikgu Hibil. Baik saudara, usai ini kita masuk segmen seterusnya. Tentulah salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tahu masih banyak lagi. Tadi saya menerima panggilan daripada puan daripada Ipoh. Dia kata dia sedih sangatlah, kami yang B40 ni masih lagi tak dapat bantuan-bantuan yang dijanjikan. Lama, dia kata. Ramai juga pesara-pesara juga yang dijanjikan juga tak dapat. Saya pun tak tahulah. Saudara Muhammad Armi, kenapa ni? Jangan bergaduh. Bulan puasa ni. Ya, saudara. Saya terima kasih saudara Muhammad Armi kerana kadang-kadang beliau membela saya. Tapi bagi saya tak apalah. Orang nak kata apa pun katalah pada kita, saudara. Kita ada Tuhan. Jangan lupa, ini bulan yang mulia. Ya, saudara. Dan saya berdoa agar tanggal 20 bulan, apa yang dijanjikan oleh pimpinan tuntas sepenuhnya, supaya ada kelegaan bagi teman-teman yang masih ada simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja yang menantikan sebegitu lama untuk mendapat pengeluaran sejumlah RM10,000 secara tuntas. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan tidak berbelanja tanpa had yang akhirnya membolehkan negara kita muflis. Saudara Mahathir, saudara Cik Pa, saudara Puan Raminah Muhammad, saudara Ismailis Saidi Majid, Zayuddin Muhammad, daripada dalam Instagram. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini cukup-cukuplah kita berbalah. Itu tajuk pembincangan lebih kurang itulah saudara. Cukup-cukuplah kita berbalah saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Durian sepangsa, jambu susu, pisang tanduk di atas para. Bulan puasa mendidik nafsu, bukan tunduk kehendak selera. Ini beliau mengingatkan kita. Bulan puasa ni sebenarnya adalah untuk mendidik nafsu kita supaya tidak tunduk kepada kehendak selera. Ya, kita tengok apa saja kita nak beli, apa saja benda nak makan, kita nak makan. Sedangkan bila dah habis buka puasa, tak ke mana pun. Akhirnya berlaku pembaziran. Katanya lagi, di bawah redup si kucing belang, hari-hari melihat kedidi. Janganlah hidup seperti lalang, jadikan diri seperti padi. Banyak kita ada peribahasa mengatakan, jangan kita jadi lalang, jadilah seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Saudara, ini resmi, padi elok kita jadikan panduan kehidupan kita. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang agak menarik dan begitu berarti bagi kita semua. Usai pantun Pak Nazil, kita santun sedikit itu dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan Saudara Tenas Effendi dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan dalam bahasa dan pustaka ini wajar kita perhatikan, kita hayati, kerana pemimpin bangsa kita yang dahulu mengharapkan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang terdiri dari pemimpin yang mulia hati dan jiwanya. Jadi pemimpin dahulu berpesan, carilah pemimpin yang mulia hati dan jiwanya. Kerana bila menjadi pemimpin hatinya mulia, dadanya beriman.
akalnya sempurna. Janji diikut, sumpah dijaga, menjalankan tugas, hatinya rela. Itu kata-kata orang dulu ni dia berkait-kait saudara. Jadi saudara kena hayati dan cuba faham maksudnya. Katanya lagi, memikul beban bermanis muka, negeri dibina, rakyat dipelihara, bekerja keras sehabis daya, tuahnya nampak, hidup berjaya. Jika mereka ini dijadikan pemimpin, hidup kita bahagia. Dijadikan tua, orang akan percaya. Dijadikan induk, orang ataupun rakyat selesa. Dijadikan tiang, tegaklah tuah. Dijadikan tudung, berkembang maruah. Memimpin negeri, selamat sejahtera. Itu kata-kata harapan pemimpin terdahulu agar lahirnya pemimpin hari ini dan akan datang terdiri daripada mereka yang mulia hatinya. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, usai pencerahan sedikit daripada pantun Gedung Ilmu, saya mesti memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula, sebab saya tengok banyak betul. Mereka sunting 5 minit, 10 minit, masuk dalam YouTube. Kadang-kadang lari maksudnya. Ya, saudara. Arhi Ismail, rasa muak, jangan masuk dalam live, pergi. Saudara Bob Rizal, Edwardin, saya itulah kadang-kadang teman-teman kita ni bila mereka berbicara, menulis, kadang-kadang marah. Saya tak tahu kenapa mereka marah. Saya tak tahu mengapa mereka tak suka. Saya katakan bahawa apa yang anda tulis, apa yang anda catatkan ataupun anda beri komen ini, begitu juga apa yang anda sunting bicara saya menjadi tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk memantau satu persatu. Dan saya perlu jelaskan, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya untuk berinformasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Bukan untuk saya berkempen ataupun untuk menokok tambah benda tak betul. Apa yang saya dapat, saya baca, saya hayati dan saya cuba memberi penjelasan supaya rakyat faham, tahu suasana negara kita. Tetapi prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kalau saya rasa tak bersetuju, tak ada masalah pada saya. Kenapa harus diserang secara peribadi, kenapa perlu maki hamun dan sebagainya. Saya rasa kadang-kadang yang hadir ni mungkin kalangan anak-anak muda dari segi bahasanya. Mereka kadang-kadang terbawa-bawa dengan perasaan. Saya selalu katakan, jangan kita mengikut perasaan. Jangan, ingat saudara ya, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Saudara, jadi saya mengharapkan bahawa pencerahan ini, prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita adalah warga cinta damai secara harmonis. Ya. Saya harap begitulah saudara. Lebih tak ada. Saya nampak banyak kali dah ganggu ni. Bukan nak maki orang. Kenapa dah terganggu sangat dalam Facebook ni. Saudara, kalau ada gangguan, lari ke Instagram. Ya. Terima kasih saudara RS Niaga MY. Saya dapat kiriman daripada teman-teman. Dia minta lah. Ini saya harus khususnya kalau boleh pantau dan memberi penjelasan. Kenapa kadar faedah? Katanya, saya tak tahu. Tapi ini dikirimkan. Katanya kadar pinjaman bagi skim pinjaman mikro Go Pinjam bersama CIMB. Katanya bahawa dia punya bunga ataupun faedahnya tinggi sampai 36% setahun. Saya tidak yakin itu berlaku. Saya harapkan itu tidak ada. Tapi bagaimanapun kalau benar ada, so Menteri Kewangan perlu menjelaskan. Kerana kita tak silap saya, kita rate ataupun kadar faedah selalunya ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Bukan oleh bank. Kita tidak boleh memuaskan hati semua. Dia yang sedang memain ni. Saudara Razali, saudara Ditas Kuantan, siaran di Kuantan, okey. Betul, tapi di hadapan saya sekarang ni, sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off. Itulah keadaan, saudara. Tak apa, saya tak marah, saudara. Jadi, kalaulah benar, CIMB meletakkan kadar faedah sampai 36%, bagi saya itu bukan. Saya mengharapkan apa yang dihantar pada saya itu tidak. Dan sebab itu kita minta supaya Kementerian Kewangan memberi penjelasan tentang berhubung dengan Go Pinjam. Go Pinjam bersama CIMB, ya, saudara. Dan hari ini, sebagaimana saya buat live tadi, petang tadi, saya berada di Pasar Ramadan, Seksyen 4 di Kota Damansara. Saya lihat wajah-wajah
ini kakak-kakak, adik-adik kita yang berniaga, wajah mereka masih muram, saudara, suram. Kerana jumlah pembeli yang menghadiri, yang tengok saja pun ramai. Yang datang, perhati, tapi nak beli tu tak berapa ramai. Ini bukan kenapa, saudara, kerana harga barangan yang terlalu tinggi dan mereka pun tak boleh nak letak harga yang murah. Ini masalah sebenarnya, saudara. Tidak nak letak harga murah, mereka rugi. Tak letak harga murah, dengan letak dengan kadar tinggi, jualan tak menjadi. Itu yang saya lihat tadi. Saya mengharapkan agar pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna turun lagi, turun. Kena siasat, kena ada satu penjelasan kepada semua peniaga-peniaga, supermarket, tempat-tempat ni jualan bahan-bahan keperluan harian. Saudara, ini harga sardin pun naik. Jadi macam saya kata semalam, susu pekat naik, harga ayam naik, harga ikan naik, harga sardin pun naik sampai 50 sen lebih. Yang saya dapat kiriman daripada saudara Rizal daripada Endau, Rizal daripada Segamat. Beliau mengatakan harga barangan naik berterusan. Yang tak naik lagi, amarah rakyat belum memuncak lagi pada menteri. Itu keadaannya, saudara. Jadi kita mengharapkan janganlah dibenarkan harga barangan terus naik. Dan dengan pengumuman menteri-menteri, yang pengumuman Perdana Menteri katanya nanti akan ada belanja Aidilfitri. Jadi mereka cuba mengawal keuntungan. Ini yang tak seronok tu. Rakyat baru nak lega sedikit. Saudara Razali bersabar kita. Tak apa Razali, saya tak ada masalah. Saya beri pencerahan tentang untung nasib rakyat. Lain tak ada. Jadi orang nak marah dengan saya. Kenapa? Kalau mereka marah dengan saya bila saya memberi pencerahan, menyatakan harga barang naik, maka mereka ini adalah tali barut kepada parasit orang tengah ni. Mereka tidak langsung memikirkan soal rakyat. Tidak ada langsung rasa empati ataupun prihatin terhadap kehidupan rakyat. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, kita pertingkatkan lagi usaha memerangi segala gejala yang tidak baik. Bukan untuk kita sama-sama berbalah. Sepatutnya kita santun, silaturahim. Saudara geng Syamsuri kuasa beli lemah, memang benar. Saya melihat tadi wajah-wajah ini adik-adik, kakak-kakak yang berniaga, malahan ada 5-6 gerai yang saya tengok masih lagi tak buka. Kerana saya yakin dia memikirkan berapa nak letak harga jualan. Bila tepung naik, gula naik, harga barang naik, jadi macam mana nak berniaga? Itu keadaannya, saudara, dalam keadaan begini. Bagaimanapun saya tadi turun ke Melaka. Saya berkesempatan berjumpa dengan Datuk Rahmat, Esko Kerajaan Negeri Melaka. Saya berbual sedikit dengan Datuk sahabat kita, Ketua Perhubungan UMNO Melaka. Allah, Datuk tua ni cepat sangat lupa. Jadi dalam perbualan saya dengan beliau menyatakan bahawa benar, Kerajaan Negeri Melaka benar mendapat suntikan, iaitu pelabur daripada luar sejumlah 5 bilion pelaburan. Yang dia bukan MOU tapi satu perjanjian. Mereka akan datang usai hari raya nanti, pelabur ini akan terus melabur. Sektor pelaburan itu adalah sektor pelancongan. Itu dia, saudara. Jadi nampak gayanya bila saya berbual dengan Datuk Rahmat, dia kata alhamdulillah setakat ini kawasan yang diwakilinya juga tidak ada masalah. Setiap masalah telah disantuni, kestabilan sudah pun tercerna di Melaka. Maka beliau menyatakan bahawa kami sebagai ahli Esko dan wakil-wakil rakyat di Melaka telah diperingatkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali supaya kita berkhidmat. Begitu juga macam mana kata Datuk Rauf tadi. Datuk Rauf sebagai Ketua Perhubungan UMNO Melaka. Walaupun beliau bukan Ketua Menteri, beliau adalah Esko Kerajaan. Dulu dia speaker. Jadi katanya bahawa masa sekarang ini kita harus melupakan segala yang silam-silam. Kita terus berkhidmat untuk rakyat. Sebab rakyat telah pun memberi kepercayaan yang begitu besar. Warga Melaka memberi kepercayaan begitu besar kepada ahli-ahli calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi inilah masanya mesti menunjukkan khidmat bakti yang ikhlas. Kena ketepikan soal kepentingan diri.
Saya berhasrat nak jumpa dengan Saudara Rais, Ketua Pemuda. Nampak gayanya beliau sekarang ni berada di Tanah Suci Mekah buat umrah. Alhamdulillah. Begitu juga saya berhasrat juga nak jumpa dengan Datuk Kalsum. Saya kalau boleh nanti nak jumpa dengan ahli-ahli Dewan Negeri, nak bertanya bagaimana perkembangan. Dah lebih 1 hari dah. It is over. 3 bulan dah berlalu, lebih 1 hari wakil-wakil rakyat telah pun dipilih oleh rakyat. Dan inilah masanya mereka bekerja. Bukan disanjung, tapi mereka bekerja. Santuni, ya. Saudara Abdul Wahidah, ke mana pergi Datuk Rasul Wahid? Adakah salah seorang? Saya tak tahulah Datuk Rasul Wahid ni macam mana. Dia dulu orang UMNO, Saudara Abdul Wahid Karim. Tetapi dalam keadaan sekarang ni macam tak bermaya. Dia macam seolah tak menangani. Sebab itu harga barangan naik yang bukan-bukan. Saya melihat, saudara, setiap kali bila saya turun ke lapangan, saya berjumpa dengan wakil rakyat, saya berjumpa dengan Esko Kerajaan Negeri, lain tak ada soalan saya. Pertama sekali saya akan tanya, apakah janji yang telah anda lafazkan terlaksana? Seperti kata Datuk Rauf, beliau sekarang ni melupakan segala sengketa. Sekarang inilah masa kita bekerja. Sebab itu dia kata, walaupun dia mengusahakan untuk mendapat pelaburan daripada luar negeri, tapi biarlah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri. Kita sekarang ni kata satu, lupakan, ketepikan soal kepentingan diri. Yang penting adalah rakyat Melaka mesti disantuni, kerana mereka telah pun memberi kepercayaan. Sebab itu seramai 5,087 penjawat awam negeri Melaka, mereka bakal mendapat bantuan kewangan sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada bulan Mei akan datang. Demikian menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali. Bantuan kewangan itu telah pun diputuskan katanya dalam bajet Melaka 2022 yang dibentangkan pada Disember tahun lalu. Saudara, dalam keadaan begini saya nampak rakyat Melaka bolehlah ada sedikit kelegaan. Bantuan pula mula datang dan kita mengharapkan agar mereka yang mengendalikan pemberian wang ihsan daripada kerajaan, wang prihatin, bantuan ini, jangan ada birokrasi. Saya dapat tahu juga, ada juga beberapa kawan-kawan yang menelpon saya. Dia kata ada beberapa tempat yang masih lagi belum tuntas. Saya kata bersabarlah dulu, dan saya mengharapkan. Dan permasalahan anda telah pun saya ajukan kepada Datuk Rauf, kepada Datuk Rahmat, kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dan Yang Amat Ketua Menteri mengatakan bahawa beliau akan meninjau dan memastikan tidak ada birokrasi. Sebab menurut Datuk ini Sulaiman Ali, bila kita nak membantu, apa perlunya ada birokrasi. Begitu juga kata Datuk Rauf, bila kita menyantuni rakyat, kita kena ketepikan segala masalah, segala persoalan-persoalan birokrasi. Bantuan yang dijanjikan mesti sampai. Itulah harapan dan tekad yang dilontarkan kepada saya, yang dijanjikan oleh Datuk Rahmat tadi. Saya banggalah. Sebab kita berempah pulas waktu dulu bila ada pilihan raya di Melaka, kita katakan bahawa Melaka mahu diwujudkan kestabilan politik. Hari ini politik di Melaka sudah stabil, tidak ada ngungek-ngungek lagi, masa untuk bekerja. Dan bagaimanapun Datuk Sulaiman juga mengingatkan kepada imam-imam yang mengimamkan solat tarawih. Dia kata kalau yang datang sekali-sekali itu tak mengapalah, tapi kalau seorang imam itu dipanggil untuk menjadi mengimamkan solat berpanjangan macam 28 hari ke 27 hari, maka perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Ini untuk dipantau supaya tidak berlaku kekecohan dan sebagainya, saudara. Terima kasih dan syabas. Kerajaan Negeri Melaka saya nampak mengorak langkah. Tadi saya berbual dengan Pak Gad yang dekat pejabat Ketua Menteri pun. Bila saya berbual dengan yang menjaga keselamatan, saya kata macam mana keadaan sekarang ni? Dia kata alhamdulillah. Nampak gayanya dia kata semua saling hormat menghormati dan tidak ada perbezaan. Dan dia walaupun dia sebagai pengawal keselamatan, dia terasa diri dia dihormati oleh esko-esko ataupun ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Tak ada pula nak tunjuk akulah segalanya. Tak ada. Bila saya tanya macam mana sekarang ni, bang? Kedudukan wakil rakyat, dia kata alhamdulillah. Nampak ada perubahan yang begitu ketara di Melaka katanya. Wakil rakyat tak ada lagi lah sikap sombong, tak ada.
dan menuturkan bicaranya cukup berharmonis. Cuma biasalah dia kata, kami orang Melaka ni jerit biasalah. Tapi tak adalah perkataan hamblau lah, tak ada dah. Weh, apa khabar? Itu mesranya orang Melaka. Jadi walaupun kaki tangan di bahagian keselamatan pun disantuni. Alhamdulillah, saya harap ahli-ahli Dewan Negeri dan juga ahli-ahli Esko yang menghormat Ketua Menteri, teruskanlah dengan budaya menyantuni rakyat secara harmonis. Ingat kita warga Cita Damai. Saudara. Jadi bila saya ke Melaka tadi tu, saya teringatlah mula-mula tadi nak cari juga asam pedas. Rupanya lupa asam pedas dia tak buka siang-siang, dia buka pukul 4 petang. Kalau 4 petang tak sempatlah saya nak balik ke Kuala Lumpur, saudara. Jadi dalam saat-saat begini saya teringat ni kita masuk segmen sepanjang jalan kenangan yang saya janjikan semalam, saudara. Jadi saya tadi solat tarawih, imam baca pun laju. Tapi menyentuh perasaan. Kemudian selalunya saudara memang menjadi kebiasaan. Bila hadirnya bulan Ramadan ini, ia merupakan bulan yang ditunggu oleh anak-anak muda. Zaman-zaman kami dululah, saya. Ini bercerita sedikit saya ya. Ngomel-ngomel sikit. Air tebu juga 1 jak RM8. Betul lah saudara ni. Kelapa pun sebutir RM5 dah. Nak buat macam mana sekarang ni? Semua naik sekarang ni. Jadi kita legakan sikit fikiran, kita santau tentang perjalanan masa silam kita dahulu. Saudara, kerana saya bila datang bulan Ramadan ini, saya teringat zaman-zaman muda saya dululah, dalam usia dalam lingkungan 20 tahun, 18 tahun, anak-anak muda. Ini adalah merupakan bulan yang dinanti-nantikan kerana bagi mereka yang punya pasangan kekasih. Kita dulu kalau nak jumpa dengan kekasih kita tak jumpa dekat taman. Macam kampung saya tu tak ada taman. Yang ada di tepian, pinggiran Sungai Dinding itu, ada pokok asam jawa. Di bawah pokok asam jawa tu, sementara nak tunggu waktu berbuka puasa, adalah sikit-sikit gurau-gurauan terbuka saya. Tanya khabar, rumah masak apa hari ni? Rumah kita hari ni masak kuih ketayap. Rumah awak masak apa? Rumah kita masak kuih bengkang. Begitulah. Gurau senda anak muda dahulu, kalau mereka bercinta, itulah dialognya. Dan paling seronok sekali, saudara, memang benar macam mana ada dalam filem semua, betul. Anak-anak muda dulu, kalau mereka berkirim surat, saudara Fahmi Lia, orang Melaka terbaik, Alhamdulillah. Kita balik-balik cerita saya dari itu, kita dulu kalau nak berkirim surat, dalam bahasanya, bahasa dulu tu, saudara, ini mendatangi ke hadapan adinda bla 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 yang diingati. Masa tu berbahasa diri kita kanda lah. Itu kita letak ke bawah tempurung. Selalunya tempurung itu letak di mana saja? Letaknya adalah di pinggiran tepi tempat ampaian kain. Jadi bila anak-anak lara ni, kekasih ni, dia pergi ampaian, dia tengok tempurung, dia buka, dia ambil lah tempurung surat tu. Di situlah anak-anak muda di kampung berbalas-balas cintanya dengan surat melalui posmennya lah tempurung. Membanggakan dulu, kalau anak-anak gadis ya saudara, orang kata anak dara lah, mereka tidak boleh pergi ke pekan atau ke bandar sendirian. Ini menjadikan kalau dia orang pergi ke pekan atau pergi ke bandar sendirian, maka itu merupakan satu perkara yang amat menjolok mata. Melainkan dia ditemani oleh saudaranya, adiknya ke, abangnya ke. Kalau dia nak satu, dia pesan je lah, duduk di rumah. Itu gadis-gadis dulu saudara. Itu yang dikatakan gadis pingitan. Dan dalam keadaan begitu, dalam surat itu mulalah menyatakan, saya nampak nak raya ni panggung show ataupun panggung KT, ada filem Piramli. Bagaimana kalau adinda sudi untuk kita menonton wayang? Itu tempat yang paling seronok. Dinantikan. Selalunya ada 3 panggung dekat kampung saya dulu. Jadi masing-masing menayangkan filem Melayu dan filem Hindustan. Filem Hindustan tu yang seingat saya, filem Dosti, bukan Sanggam yang terdahulu. Dosti, Gumnam, Hati Maris Hati, kemudian saya yang dulu-dulu waktu itu Gumnam, Dosti, cerita-cerita yang menyentuh perasaan anak-anak muda.
saudara. Dan filem P. Ramlee waktu itu saya ingat saya, kalau tak silap saya, Sayang Si Buta. Panggung 2-3 kali nak masuk panggung, bukan nak tengok wayang sangat, saya dapat duduk sebelahan dengan kekasih. Itulah dunia waktu itu. Tapi sekarang ni segala-galanya telah berlalu, itulah dikatakan cinta monyet, saudara. Dan paling seronok juga waktu itu, masing-masing mulalah menempah baju. Kalau saya ingat, zaman saya dulu tu, dia baju dia panggil wet look. Kalau saya ingatlah, baju wet look. Kush Hotahe Salahuddin Yahya itu baru. Kuku Hotahe baru. Kita sebelum tu lagi filem Hindustan. Sebelum tu, kalau filem daripada Indonesia, Si Bunga dari Cikadung. Tu dia. Filem-filem yang dulu. Bulan Ramadan, bulan yang menimbulkan pelanggan Melayu macam cendawan untuk berniaga. Tapi bila harga borong naik, macam mana nak berniaga? Saudara Mak Rajab, saya bersetuju dengan pandangan saudara. Memang bulan Ramadan ini sepatutnya warga bangsa kita yang tak pandai berniaga pun cuba nak berniaga, ambil gerai dan sebagainya. Tapi kalau harga barang naik, macam mana nak berniaga? Betul tu. Saya dalam segmen terkenang masa dulu tu, saya masih ingat lagi, kalau saudara mungkin yang seusia dengan saya, pakaian kita tempah untuk menyambut hari raya adalah pakaian wet look. Saudara Roslan Elias tengok wayang mesti pergi Setewan. Betul. Dan bukannya ada kereta masa tu, jalan pun tak ada. Kadang-kadang kita tumpang lori tuak, lori todi nak keluar. Kekasih kita ni pula pergi lebih awal. Dia ada kawal 5-6 orang. Dan dulu kalau pergi tengok wayang bukan seorang-seorang. Dia mesti kumpulan anak dara dengan kumpulan anak teruna. Itu cerita dulu-dulu tu memanglah. Hati Merisati, Tok Misal Pendek, Saudara Azman Husin. Hati Merisati saya ingat belum lagi. Sebelum Hati Merisati. Itu cerita dulu-dulu tu. Jadi panggung wayang penuh bila waktu musim hari raya, saudara. Jadi cinta dulu-dulu tu, macam saya katakan, kita tidak berjumpa di taman bunga, jumpalah duduk bawah pokok asam. Ya saudara, kita berkirim surat pun gunakan tempurung, itulah postmannya. Itu pun mata curi-curi, takut bapak si dia tu tahu. Tapi waktu bercinta, saudara Jijai Abdul Razak, ingat baju wet look. Dan baju wet look seluarnya pula tu, saudara, adalah seluar bell bottom. Macam corong. Atas kecil, ketat, bawah tu besar. Dan kasutnya tu tinggi. Aduhai. Kalau pakai waktu tu memanglah wow lah. Itulah zaman dulu indahnya kita. Saya seluar bell bottom. Tujuh saya Mutalib Maknun. Saudara Abdul Hamid, saya pernah pakai. Banyak dulu seluar saya tu. Seluar bell bottom. Tapi iyalah, itu saja yang termampu kita tempah dekat kedai. Masa nak dapat tu, besok nak ambil keluar tu, malam tak boleh tidur dah, mikirkan cantik ke aku, segak ke aku bergaya dengan baju wet look. Bobby Yadun Kibarat. Yadun Kibarat dia. Bobby bukan, Bobby kemudian lagi, saudara. Kalau Bobby tu, saya seingat saya, usia saya dah sekolah menengah dekat Kolej Abdul Hamid. Seluar bell bottom. Ya. Piar kau musang. Ya Aris. Piar zindagi tekiahe. Jadi saudara, itulah seketika kenangan kita. Besok kita sambung lagi apa pula tentang kehidupan zaman waktu bulan puasa. Banyak bila datang bulan puasa ni mengimbau kenangan kita. Saya rasa segmen ini saya akan kekalkan sepanjang bulan puasa. Kalau saudara, Serah Banu, Wan Azmi, kalau saudara ada culipan, ada peristiwa, silalah hantar pada saya. Sama ada peristiwa itu manis ataupun peristiwa itu yang sedih, tak ada masalah. Cuma yang sedihnya, tiap-tiap kali hadir bulan puasa ini, memang kita sambut dengan kesyukuran, tapi kita juga tidak berhenti daripada mengingat saudara Iskas, seluar bell bottom, kemeja bunga. Dia yang cantik lagi, wet look. Wet look tu memang baju nampak basah, tapi tidak basah. Itu. Kemudian dia punya bukan pakai butang, pakai tali aja, macam tali kasut tu, jaringan dia. Saudara Muhammad Ghazali Muhammad, Bobby. Saudara, okey. Itulah sejarah silam kita. Tapi masa sudah berlalu begitu laju, saudara. Mungkin anak-anak muda tak dapat menikmati apa yang kita nikmati. Zaman mereka hari ini berbeza sedikit. Percintaan mereka adalah dengan menggunakan WhatsApp ataupun YouTube ataupun message. I love you, keep it up. Macam-macam lah ayat-ayat mereka. Kita lain.
Saudara Hafiz Apik, rambut dulu ada jambul? Ada. Rambut dulu yang seronoknya tu saudara. Ini saya minta maaf saudara sambil-sambil bercerita. Ini bulan puasa ni. Saudara Razali main-main hantar kuih itu memang kegemaran. Itu kuih yang pertama sekali dan tahu rumah kekasih lah. Sebab balasannya tentulah yang banyak dan cantik. Kemudian rambut kita ni dulu ada jambul. Dan untuk mendapatkan jambul tu banyak orang tak tahu sebenarnya. Bukan dengan minyak saudara. Kita gunakan bedak. Ingat tak bedak batu tu yang gambar wanita Tionghoa. Amoy Cina tu. Ambil bedak tu diputar cuk seketul jadi jambul. Aduh, kalau dulu majalah gila-gila From Typing with Love. Ada cerita dia memang betul lah itu, saudara. Tiket murah cheap matinee, saudara Muhammad Ghazali. Cheap matinee cuma ada pada hari Sabtu saja. Itu bukan bulan puasa, itu hari-hari biasa. Tapi untuk hari raya tak ada cheap matinee, semua expensive. Tapi mahal pun 45 sen, saudara. Tiket wayang 45 sen. Belanja kekasih, minum air batu campur 10 sen. Kalau dia makan rojak, tambah lagi 10 sen, 20 sen. Jadi kalau dalam poket kita ada RM3, cukup lah. Itu yang saya katakan, pakai kasut dengan seluar bell bottom, kemeja berbunga-bunga, iskas. Kalau berjalan dekat Pekan Setiawan, kalau saya lah, jalan Pekan Setiawan tu macam nak pecah lah. Dia punya jalan tu, punya kena hentak tu, punya seronoknya kita. Zaman itu, Saudara Rahim Omar. Bell bottom pada tahun 1976 dan 77. Yes. Gambar Oyuki tu. Jambul Mahmud. Betul saudara Arif Saad. Jadi berkekalalah melalui majalah Bujal. Saudara, ini bukan pasal apa saudara Edwin. Dalam bulan puasa ni kita mengenang, kita mengimbau masa silam. Dan sebenarnya saya katakan, cepatnya masa itu berlalu, terasa macam semalam saja berlaku. Sedangkan ia telah pun kejadian itu kita alami sekitar tahun 70-an. 1970, sekarang dah 50 tahun. Sebab itu selalu saya sering pesan pada teman-teman, kaya macam mana pun kita, tidak mampu kita untuk membeli cerita dan peristiwa semalam. Tak mampu kita nak membeli waktu semalam. Mungkin dulu tak ada duit. Belanja RM10 tu dah cukup besar dah. Sekarang ni kalau RM1 pun tak mampu membeli kebahagiaan waktu itu. Belum lagi masuk debaran saudara. Debar kalau nak jumpa dengan kekasih. Tak tahulah anda macam mana. Sebab itu saya katakan sila hantar kiriman kalau saudara ada peristiwa untuk saya santuni bersama saudara. Baik, Dan saya juga seronok tengok sebenarnya baru macam Negeri Sembilan. Semalam saya dah katakan, Negeri Sembilan amat meriah dengan budayanya ialah budaya tradisi mantai. Dia bukan bantai, banyak orang kata bantai, bukan, mantai. Mantai ialah mereka bergotong royong menyembelih lembu, kerbau atau kambing. Inilah masanya warga desa dapat peluang makan daging. Macam saya katakan dululah, kami dulu setahun sekali lah dapat makan daging. Sekarang ni hari-hari dapat, tapi hari ini saya nampak harga daging tu meningkat di pasaran. Jadi itu gambarannya saudara ya. Duka, suka-suka, gurau senda. Kita masuk bab politik pula ya Wan Azmi. Benar. Ni sekarang ni saya sebenarnya saya tak mahu nak bercakap bulan puasa ni, tapi tak boleh. Sebab tiba-tiba saya muncul, saya tengok macam mana Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Bila saya cakap benda ini, orang kata saya, bukan saya benci, saya harus mengutarakan. Apakah setakat itu label pemikirannya lebay-lebay ni, saudara? Bila dia kata bahawa Esko Kerajaan Negeri Kelantan mengajak belia, yang anak muda di negeri tersebut untuk mengayuh beca yang dikatakan sebagai sumber rezeki. Jadi memang kayu basikal tu, kayu beca tu pun boleh je sumber rezeki, tapi apakah setakat itu label pemikirannya? Kenapa tidak diajak anak muda ini bertani? Sebab kita sekarang ni akan menghadapi kemelut kehidupan dengan makanan yang berkurangan. Macam mana apa yang dilakukan oleh iGrow, saudara Nordin di Perak Tengah. Beliau berusaha mengajak anak muda menanam, bercucuk tanam. Tapi tak tahulah, kerana mungkin tanah-tanah tu dah dibagi pada orang pula. Jadi sepatutnya digalakkan anak muda ini bukan mengayuh beca. Kayu beca ni zaman dulu. Memanglah mengimbau zaman dulu, tapi siapa nak naik? Zaman sekarang ni dah ada Grabnya, anak-anak muda dengan motorsikalnya. Tak ada orang nak naik becanya. Jadi saya kata, apa
Apakah itu taraf pemikiran orang yang bertaraf esko? Kalau mengajar anak-anak muda di Kelantan, katanya untuk mengayuh becak untuk cari sumber rezeki. Itu di Kelantan. Di Terengganu pula lagi satu hal lagi. Saya geleng kepala. Yang ini memang betul-betul I cannot brain. Betul saya bila baca gitu saya geleng kepala. Astaghfirullahalazim. Saya perlu menyantuni supaya tidak mereka melakukan kesilapan lagi. Itu sebagaimana dilaporkan oleh TRDI Daily. Ini Terengganu Daily lah. Dia melaporkan bahawa pemimpin PAS di Terengganu, salah seorangnya, tapi tak sebut nama pula tu. Dia menjelaskan bahawa kenapa harga sewa tapak bazar Ramadan di Terengganu terpaksa dinaikkan. Jadi artinya sekarang ni, peniaga-peniaga di Terengganu nak berniaga di bazar Ramadan, harga sewa tapak dinaikkan. Jadi, untuk menjelaskan kenapa harga sewa tapak itu dinaikkan, dia bagi alasan, dia kata kerana perang Rusia-Ukraine. Saya tengok begitu, astaghfirullahalazim. Nasib baiklah bulan puasa kalau saya waktu itu tengah minum sembuh rasanya. Harga tapak di Terengganu, tapak bazar Ramadan terpaksa dinaikkan kerana perang Rusia-Ukraine. Apa dia kena mengenanya? Yang duk berperang di sana di Rusia tu. Tiba-tiba harga tapak ini sewa bazar Ramadan ni naik. Saya geleng kepala. Saya minta maaf lah teman-teman. Itulah kadang-kadang saya katakan itulah label pemikiran mereka semakin mengarut. Mereka memberi kenyataan yang agak mengarut. Carilah idea lain. Jelaskan kenapa dinaikkan. Dan sepatutnya tak perlu dinaikkan pun. Bukanlah masanya untuk kerajaan negeri cari duit lebih. Tak perlu pun, saudara. Aduh, letih saya tengok benda begitu. Baik, saudara. Dan kabarnya semalam sepatutnya saya beri ulasan. Tapi waktu tak cukup tentang Presiden UMNO. Itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia dah bagi warning, dah minta supaya Tan Sri Muhyiddin minta maaf. Nampaknya tidak ada permintaan beliau itu disantuni oleh Tan Sri Muhyiddin. Maka beliau, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO telah pun memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri berhubung dakwaan beliau kononnya ada meminta bantuan untuk menyelesaikan atau menangguhkan perbicaraan kes jenayah yang masih berjalan di mahkamah. Jadi berdasarkan penyataan tuntutan yang diperolehi menerusi carian sistem mahkamah, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata pada 19 Oktober pada 19 Oktober 2018 beliau telah dituduh di Mahkamah Seksyen bagi 12 pertuduhan melibatkan pecah amanah, kemudian 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan mengubahan wang haram. Dan kesemua pertuduhan tersebut telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Itu kenyataan Datuk Seri Zahid. Jadi beliau mendakwa Tan Sri Muhyiddin telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan fitnah dengan niat jahat terhadapnya pada Majlis Pentas Perikatan Nasional Dewan Undangan Negeri Tenggaruh di Mersing sempena pilihan raya negeri Johor yang ke-15. Sebab itu saya katakan, masa kita berkempen, tak sepatutnya lah kita menyerang peribadi. Jadi pada hari yang sama, kata Datuk Seri Zahid, rakaman video mengenai kenyataan fitnah pada majlis tersebut telah diterbitkan semula secara langsung di akaun YouTube Esok Awani yang dikendalikan oleh portal berita dalam talian popular itu Esok Awani berdurasi 2 jam 35 minit yang boleh diakses melalui internet. Jadi dakwa pelantik setakat tarikh writ saman dan penyata tuntutan itu difailkan, rakaman video tersebut telah mendapat jumlah tuntutan sebanyak 29,752 tuntunan. Jadi, sebagai ahli parlimen, beliau mendakwa kenyataan fitnah tersebut antaranya bermaksud bahawa beliau telah menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan perbicaraannya. Jadi, Datuk Seri Ahmad Zahid menegaskan kenyataan-kenyataan fitnah itu adalah palsu dan bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dan nama baiknya. Oleh demikian, kenyataan-kenyataan fitnah itu adalah jelas dikeluarkan dengan niat jahat. Jadi, walaupun sekarang ni hari raya, hari bulan puasa, tapi undang-undang perlulah take its course. Kita dah bagi tahu, kalau tak dengar, tangan yang bercincang, maka barulah mikul. Saudara Sahar Said minta kerajaan lupuskan pinjaman tekun kepada peniaga kecil dan petani. Yang ini Tan Sri Noh dia masih di Mekah. Saya tak boleh nak cakap apa lagi. Saya memang ada date dengan dia sepatutnya. Saya nak berjumpa dengan Tan Sri Noh, nak bertanya tentang tekun, tentang pinjaman-pinjaman, pembangunan usahawan. InsyaAllah saya akan santuni persoalan itu. Saudara Yus Drama,
Ini masalahnya, mereka menabur fitnah dan fitnah itu ditumpukan pada seseorang. Bukan saya lihat bahawa politik kita sekarang ni, macam saya kata semalam, politik yang cacah merba. Pimpinan parti-parti politik menghalakan tembakan, ledakan kepada pemimpin politik, khususnya UMNO Barisan Nasional, dengan pelbagai fitnah. Tak ada diada-adakan. Kalau UMNO cuba nak santuni masalah itu, maka dituduh ada kepentingan. Saya lihat sendiri macam mana tiba-tiba kes dah begitu lama dah, tiba-tiba muncul balik cerita tentang Tok Mat, kononnya Tok Mat terlibat dalam rasuah. Jadi siapa saja nanti yang dilihat berada di tingkat 38 ibu pejabat UMNO, maka mereka akan diserang habis-habisan. Jadi ini tak baik sebenarnya. Saya berharap sudah sampai masanya politik negara kita ini mencari satu politik damai. Masing-masing berlumba menawarkan pemikiran yang matang, pemikiran yang bernas untuk menyantuni kehidupan rakyat sebenar-benarnya. Bukan sekadar lontaran kata-kata tanpa arti. Bulan puasa begitulah, kena banyak minum air, saudara. Apa yang saya maksudkan, lontaran kata tanpa arti, mereka bercakap. Cakap orang ni tak betul, orang ni tak betul. Sudahlah. Jadi sebab itu, macam mana kata Dato' Dr. Samsul Nasarah, selaku Ketua Penerangan Barisan Nasional, dia kata cukup-cukuplah kita berpolitik. Kerana negara sekarang ni perlu bergerak ke hadapan. Kita bukan lagi untuk masanya nak menunding orang itu, menunding orang ni. Sudah dah. Diharapkan kehadiran bulan mulia, bulan puasa ni Ramadan Al-Mubarak ini, kita ceasefire, kita berhenti, dan walaupun akan ada pilihan raya dan sebagainya, kita merubah satu dimensi baru dalam politik negara kita. Tidak lagi politik yang fitnah memfitnah, caci mencaci, kata mengata, yang kita kata sesama kita, saudara. Dan saya melihat macam contohnya, tiba-tiba Dr. Mahathir kata, dia tak payah sebutlah nama Datuk Najib. Sebut nama Datuk Najib nanti dia akan popular, maka dia akan jadi Perdana Menteri. Pula dah. Sedangkan masa pilihan raya Johor, dia kata dia akan ratib sepanjang hari nama Datuk Najib. Jadi perbalahan personal antara macam Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Najib. Tak habis-habis. Kita dah sekarang ni benda dah ada di mahkamah. Biarlah mahkamah take its course. Sepatutnya anda dah membuat tuduhan, anda dah buat segala-galanya sebagai Perdana Menteri dulu, apa semua tu, dah ada siasatan dan Datuk Najib telah pun dibawa ke mahkamah. Biarlah mahkamah mengadili. Soal jauh mana benar atau tidaknya, soal lain. Itu soal mahkamah akan menentukan. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Presiden UMNO. Dituduh macam-macam dan beliau memilih untuk berdepan dengan realiti hukum. Biarlah. Tak perlu lagi disebut orang ni penjauh ni apa. Sebab tak habis-habis keleptokrasi, perompak, penyamun. Saya bersyukur kerana setakat ini pimpinan UMNO tidak pula menggelarkan mereka itu sebagai perompak. Kerana kalau nak dibuka aibnya memang banyak. Saya bersyukur at least kurang-kurangnya pimpinan UMNO tidak menggunakan isu peribadi. Kalau nak dituduh satu persatu, bagaimana wang negara begitu banyak diperhabiskan. Bagi saya melihat bahawa sepatutnya semua itu kita tunggu waktunya. Saya Saudara Baharudin Abu Hassan, saya menyampaikan pencerahan ini supaya kita mengharapkan, kita mencari satu titik pertemuan dalam aroma politik kita biar matang. Tidak lagi kita asyik mendedahkan kepada rakyat, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Siapa yang betul? Kalau begitu keadaannya, siapa yang betul? Kita sekarang ni mahu, sebagai contoh, harga barang makanan naik. Maka ini perlu disantuni oleh pimpinan kerajaan. Yang saya hairan sekarang ni, macam Rafizi, dia nak bertanding, itu soal dia lah. Tapi yang diserang Datuk Najib, apa hal? Kenapa you halakan tujuan serangannya pada Datuk Najib? Kerana yang memerintah negara hari ini adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau rasa tak betul, halakanlah. Ini tidak Datuk Najib. Jadi dia melihat, kerana mungkin pilihan raya akan datang selepas musim raya ni, dalam keadaan begini, mereka mengumpul minat rakyat untuk mendengar
mendengar dan mendengar segala olahan, segala omelan mereka dalam politik dan untuk mempengaruhi rakyat supaya percaya pada mereka, dan akhirnya mungkin bila rakyat terpengaruh sekali lagi, maka terjadilah apa yang berlaku pada pilihan raya yang 2018 dulu. Cuma kali ini keyakinan saya rakyat tidak akan lagi berganjak dengan ketetapannya. Katalah apa macam pun. Saudara. Cuma kita kena ingat, saudara, sekarang ni perang dingin dah bermula sebenarnya di peringkat antarabangsa. Apabila Rusia, Putin, dia dengan sendiri menjelaskan, dia kata dia tak mau lagi menggunakan pertukaran dagang, beli minyak, jual minyak dengan dolar Amerika. Dia kata rubel ni mata wang Rusia, pertukarannya pada kadar emas. 5,000 rubel, 1 gram emas. Itu jadi dalam keadaan negara di luar sana berkocak. Kenapa kita dalam negara kita ni kita masih terus berkocak? Saudara Mat Johar Jusa keluar duit dari ATM cas RM1. Itu pun satu hal lagi tu. Jadi masalah sekarang ni, masalah bank tidak dilihat sebagai mempunyai apa yang dikatakan tanggungjawab sosial. Mereka tidak melaksanakan tanggungjawab sosial. Kalau mereka melaksanakan tanggungjawab sosial, apalah sangat RM1 tu. Tetapi jangan lupa kalau 1 juta orang, 1 juta ringgit sehari. Jadi tanggungjawab sosial ini perlu diterjemahkan. Bank kena mempermudahkan kalau nak bagi pinjaman ke, ataupun saya dapat kiriman bagaimana seorang wanita, dia dah bila suami dia meninggal, tiba-tiba rumah dia kena lelong. Ini satu masalah lagi. Sedangkan kita ada masa itu moratorium. Sepatutnya dipikirkan bagaimana untuk menyelamatkan supaya harta tersebut tidak dilelong. Dan saya difahamkan bahawa wanita tersebut dia cuma hutang rumah, dia tinggal lebih kurang 2,000, 3,000 je lagi. Itu gambarannya. So sekarang ni rakyat dahaga pemimpin yang tegas. Rakyat dahaga pemimpin yang benar-benar menyantuni masalah rakyat, bukan rakyat, saudara. Saya dengar kita berjuang untuk rakyat. Saya tak terima kenyataan itu. Kita harus ada pemimpin yang menyantuni, yang berjuang menyelesaikan masalah rakyat. Sebab rakyat bermasalah. Hari ini rakyat terjebak dalam masalah yang amat besar. Mungkin mereka yang bergaji besar tak rasa. Dulu saya dah bercakap. Mereka yang tiap-tiap bulan dapat gaji RM16,000, RM100,000, RM80,000, tak ada rasa. Tapi rakyat di peringkat akar umbi, peringkat bawahan, saya lihat sendiri macam mana gelandangan yang ada di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, gelandangan di Ipoh, gelandangan di Pulau Pinang, gelandangan di Johor Bahru. Benda ini terjadi kenapa? Bila rakyat tidak ada punya income, tidak ada pendapatan. Ini yang saya katakan, pemimpin harus memperjuangkan ataupun menyantuni masalah rakyat. Ini yang perlu disantuni. Bukan kita berjuang untuk rakyat. Demi rakyat. Demi apa? Demi masalah rakyat. Apa masalah rakyat? Masalah rakyat, sebagai contoh, di Sabah, Sarawak yang memerlukan prasarana. Perlu dipertingkatkan usaha, digandakan usaha supaya prasarana. Begitu juga di Kelantan. Bekalan air mesti ada. Takkanlah kita dah merdeka sekian lama, selama lebih daripada 60 tahun, masih lagi terjebak dengan masalah nak mendapatkan bekalan air yang terawat. Masalah jalan raya. Macam mana di Sabah, Sarawak? Perhubungan antara kawasan dengan kawasan. Masalah IP. Itu bekalan elektrik. Takkan nak biarkan kampung-kampung, desa-desa masih lagi bergelap. Cukuplah zaman saya dulu, itu zaman pasca kemerdekaan. Sekitar tahun 70-an. Sekarang ni kita dah zaman milenial. Malu kita. Jadi sebab itu sekarang ni, pemimpin harus menyantuni masalah rakyat. Masalah pokok, iaitu tentang bagaimana kehidupan yang diperlu ada prasarana. Yang kedua, bagaimana diusahakan supaya rakyat dapat mencari pendapatan yang berpatutan. Ini tidak, rakyat dilayan sebagai seorang yang meminta-minta. Saya sebenarnya tak berminat nak cerita dapat bantuan, prihatin, bantuan yang pun tak tuntas. Bila kita menyatakan rakyat nak tunggu bantuan pun tak dapat-dapat lagi, jadi apakah mereka mau menjadikan rakyat sentiasa berada mendarat tangan mengemis? Ini bukan caranya yang baik. Rakyat perlu disantuni masalah mereka supaya disediakan peluang pekerjaan, ekonomi disantun balik. Dan saat ini saya dah bercakap,
Negara kita ni makmur. Mana ada negara di dunia sebagaimana negara di Malaysia. Saudara pergilah ke mana-mana pun, tak akan jumpa negara sehebat, setenang, semakmur di Malaysia ini. Sedaya makan buah rambutan. Biji rambutan campak saja dekat padang tu ataupun tepi rumah, 3 tahun lagi boleh dapat balik makan rambutan. Kerana buah pokok rambutan akan tumbuh. Suburnya bumi kita ini. Makan buah durian, campak biji durian, akan tumbuh pohon durian. Bukanlah pohon durian yang disemai apa semua, tidak. Tapi maksudnya, bumi kita ini subur, makmur. Tapi kenapa rakyatnya masih lagi hidup menderita? Masalah nelayan perlu disantuni. Bukan cerita masalah berjuang untuk rakyat. Berjuang apa? Nelayan perlu disantuni bagaimana mereka harus mempertingkatkan pendapatannya. Jangan dibiarkan rakyat macam dulu, zaman saya dulu, satu kilo, satu kati, tak kena kilo, satu kati ikan apa ini jenaha, RM1 2 kupang. Sekarang dah RM38 di pasaran. Jadi nelayan sepatutnya mendapat imbuhan daripada kenaikan harga itu. Ini tidak. Nelayan, kena ingat, masyarakat nelayan mereka ada bermusim. Ada masanya air apa ni dipanggil air mati kekat. Air mati kekat ni dia tak bergerak. Dia naik saja pada berhenti gitu. Jadi waktu itu tak ada ikan. Ataupun musim tengkujuh untuk nelayan di pantai timur. Mereka tidak boleh ke laut. Kalau ke laut nanti bot-bot mereka dipukul oleh ombak, ada hilang dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan macam mana nak menyantuni agar kehidupan mereka walaupun laut bergelora, walaupun taupan melanda dalam musim monsun ini, namun masyarakat nelayan ini masih lagi boleh turun ke laut. Ataupun setidak-tidaknya mereka sudah ada penghasilan yang telah pun disimpan. Negara kita Malaysia kaya dengan hasil bumi. Betul, saudara Mak Syah. Memang kita ni kaya sekaya-kayanya. Kita tanam pokok kelapa sawit. Hasil buah kelapa sawit kita lebih baik daripada negara lain. Tapi bila kita saling berbalah sama sendiri, orang lain ambil kesempatan. Sebab kita tak memikirkan bagaimana hiliran ataupun huluan. Hasil daripada kelapa sawit itu sepatutnya kita boleh buat sabun, kita boleh buat susu, boleh buat gula. Dipikirkan untuk meningkatkan taraf hidup peladang-peladang yang menanam pokok buah kelapa sawit. Tambah-tambah lagi warga di feodal. Ini yang kita harapkan pemimpin harus menyantuni masyarakat ataupun rakyat mereka, bukan untuk membela rakyat tetapi menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat sudah banyak masalah. Besok kita sambung lagi apa masalah seterusnya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Jangan lupa sembahyang tarawih saudara ya. Terima kasih. Selamat malam.